akan menerangkan mengenai dasar sukan negara. Menurut Kamus Dewan, sukan bermaksud segala kegiatan yang memerlukan ketangkasan atau kemahiran serta tenaga. Dasar ini digubal pada tahun 1988. Dasar ini merupakan dasar pembangunan sukan ke arah pembentukan budaya sukan dan pemantapan integrasi negara menerusi penglibatan masyarakat secara menyeluruh. Matlamat utama dasar ini untuk mewujudkan budaya sukan di kalangan rakyat Malaysia. Budaya sukan ini merangkumi penyertaan dalam aktiviti sukan dan kegiatan fizikal melalui sukan untuk semua, sukan prestasi tinggi dan sukan sebagai industri. Di Malaysia, Hari Sukan Negara akan diadakan secara tahunan pada hari Sabtu, minggu kedua bulan Oktober. Terdapat 8 objektif bagi dasar sukan ini. Sukan adalah ejen perpaduan yang berkesan bagi segenap lapisan masyarakat. Dasar ini mengandungi pelbagai kepentingan. Kepentingan yang pertama ialah kepada pelajar. Dasar ini dapat memupuk minat pelajar untuk melakukan aktiviti sukan. Hal ini berkaitan dengan subjek pendidikan jasmani yang diadakan di sekolah-sekolah menengah ataupun sekolah rendah. Kepentingan yang kedua ialah bagi masyarakat. Dasar ini dapat melahirkan masyarakat yang sihat dan cerdas dari segi fizikal, mental dan spiritual. Masyarakat dapat bersama-sama melakukan aktiviti sukan dalam waktu masa lapang mereka bersama dengan jiran-jiran tetangga. Kepentingan yang ketiga ialah sukan dapat mencegah jenayah dan aktiviti liar seperti penggunaan masa lapang yang berfaedah melalui masyarakat sama ada masyarakat ataupun individu. Hal ini dapat mencegah vandalisme, merempit ataupun melepak dalam kalangan masyarakat. Sukan ini dapat melahirkan individu yang positif dari segi mental dan juga fizikal. Kepentingan yang terakhir ialah melalui sukan ini dapat meningkatkan ekonomi sukan negara. Hal ini demikian kerana melalui aktiviti sukan yang diadakan di Malaysia seperti Sukan Malaysia ataupun dikenali sebagai SUKMA ataupun Sukan Asia Tenggara. Seterusnya berkaitan dengan program yang dicadangkan. Program tersebut dinamakan sebagai Program Jelajah Sukan Kebangsaan. Program ini bertujuan untuk memupuk lagi semangat kesukanan dalam diri setiap masyarakat. Di samping, dapat mengeratkan lagi hubungan yang baik antara pelbagai pihak, terutamanya pihak kementerian dengan masyarakat setempat. Program Jelajah Sukan Kebangsaan ini melibatkan pihak Kementerian Belia dan Sukan dan para atlet-atlet di bawahnya. Hal ini demikian kerana pihak Kementerian Belia dan Sukan bertanggungjawab dalam menguruskan program-program sukan di dalam negara Malaysia. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang tempoh pelaksanaan program, tempat program dijalankan dan sasaran program Jelajah Sukan Kebangsaan ini. Program Jelajah Sukan Kebangsaan yang disyorkan ini bakal diadakan di setiap negeri di Malaysia dalam tempoh 6 bulan awal setiap tahun. Tempoh 6 bulan awal setiap tahun ini dipilih bagi memastikan perjalanan program berjalan lancar tanpa gangguan cuaca kerana keadaan cuaca di Malaysia pada setiap hujung tahun lazimnya musim tengkujuh. Setiap negeri akan dikunjungi oleh Kementerian Belia dan Sukan bagi mengadakan program ini untuk menjalankan pelbagai aktiviti yang menarik dan bersesuaian. Program ini dijalankan selama 3 hari bagi setiap negeri dalam tempoh tertentu. Sasaran program Jelajah Sukan Kebangsaan ini ialah melibatkan golongan masyarakat daripada umur 5 hingga 60 tahun daripada pelbagai bangsa. Sasaran ini akan dikategorikan mengikut peringkat umur bagi setiap aktiviti. Antara kategori yang dibahagikan ialah kategori kanak-kanak, kategori remaja, kategori dewasa dan kategori warga emas. Seterusnya, saya akan membentangkan berkenaan aktiviti yang disyorkan. Aktiviti ini akan berlangsung selama 3 hari. Antara aktiviti yang kami cadangkan adalah bagi hari untuk hari yang pertama, lebih mengutamakan kecergasan fizikal. Terdapat 4 aktiviti yang kami cadangkan. Yang pertama adalah family run,
yang kedua family walk, yang ketiga fun ride, dan yang keempat adalah senam aerobik. Kesemua aktiviti ini boleh disertai oleh pelbagai peringkat umum. Bagi aktiviti fun walk dan fun ride, telah dihaskan durasi perjalanan iaitu sebanyak 10 km dan 5 km, manakala 3 km dihaskan untuk kanak-kanak. Aktiviti ini dapat memberi manfaat dari segi kesihatan ketika melakukan aktiviti fizikal, tidak kira apa jua umur, bangsa dan bentuk badan. Selepas itu, untuk hari yang kedua adalah kami memfokuskan kepada aktiviti berkaitan dengan rekreasi dan seni mempertahankan diri. Terdapat 4 aktiviti yang kami cadangkan. Yang pertama adalah let's hiking, yang kedua skateboard, yang ketiga muay dan yang keempat adalah silat. Bagi aktiviti let's hiking dan skateboard merupakan aktiviti rekreasi darat, manakala muay dan silat adalah di bawah seni mempertahankan diri. Kelebihan aktiviti yang bertemakan rekreasi ialah dapat membantu mengurangkan tekanan dan stres, meningkatkan kesihatan fizikal dan mental serta memupuk semangat persaingan yang sihat dalam kalangan masyarakat. Manakala kelebihan yang bertemakan seni mempertahankan diri pula dapat meningkatkan kemahiran yang penting dalam memastikan keselamatan diri anda semasa melakukan aktiviti sukan dan atau dalam kehidupan seharian. Aktiviti yang ketiga, jom! Jadi kembali hari yang ketiga, jelajah sukan kebangsaan, di mana kami menjalankan aktiviti sukan moden dan sukan tradisional. Begitu juga dengan sukan untuk orang kurang upaya, di mana sukan moden kami menjalankan aktiviti sukan seperti bola sepak dan bola jaring. Bagi sukan tradisional pula kami menjalankan galah panjang dan congkak. Selain itu, terdapat juga aktiviti-aktiviti bagi golongan orang kurang upaya, di mana kami menjalankan aktiviti pingpong dan memancing. Jadi, orang kurang upaya tidaklah dikecualikan dalam program jelajah sukan kebangsaan yang dijalankan oleh kami. Kesimpulannya, Dasar Sukan Negara adalah satu langkah proaktif yang bertujuan untuk memperkukuhkan industri sukan negara. Melalui program jelajah sukan kebangsaan dan aktiviti-aktiviti yang disusun di bawah program ini, kita dapat melahirkan bakat-bakat baharu dalam bidang sukan untuk dipertandingkan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Oleh itu, melalui pelaksanaan dasar ini, kita dapat membentuk masyarakat yang sihat dan aktif dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.